Hai dan Assalamualaikum, selamat datang ke channel saya. Video ini adalah dibuat sebagai bahan bantuan belajar pada waktu PDPR ini. Cikgu harap semua dapat memberi fokus pada pembelajaran kita pada hari ini. Jom. Kata kembali lagi bersama cikgu untuk subjek Pendidikan Kesihatan tahun 4. Okey, baik, untuk topik kita pada hari ini, cikgu akan bercakap tentang mitos haid dan ihtilam. Okey, itu adalah topik kita pada hari ini. Topik kita adalah skop yang kecil, tapi sebenarnya dia memerlukan penerangan yang sedikit panjang lah. Okey, jadi sebab itulah cikgu buat video yang bercakap punya. Okey, baik. Untuk topik kita hari ini, kita akan pergi satu persatu dia punya apakah maksud mitos untuk haid dan ihtilam. Okey, untuk haid dan ihtilam cikgu tak perlu terangkan lagi sebab dah terangkan pada video yang selepas, yang sebelum-sebelum ini. Jadi untuk hari ini cikgu hanya akan cakap tentang mitos haid dan ihtilam. Okey, kita akan tengok apakah mitos yang ada untuk haid dan ihtilam ni. Okey, topik ini adalah topik kita, iaitu topik mitos masa haid dan ihtilam. Haid untuk perempuan, ihtilam untuk lelaki. Okey, mari kita lihat mitos-mitosnya. Okey, untuk mitos yang pertama, didatangi penyakit. Okey, selalunya ada orang cakap-cakap tentang mitos kalau awak menghadapi haid atau ihtilam, awak adalah orang yang sedang mempunyai penyakit. Okey, itu adalah mitos saja. Tak betul, salah. Okey, sebab apa? Sebab haid dan ihtilam ni adalah normal untuk seseorang manusia. Okey, semua orang manusia akan mengalami benda yang sama. Okey, kalau awak tak mengalami benda simptom-simptom ini, okey, haid dan ihtilam, maksudnya awak mungkin berpenyakit. Okey, kalau awak tak kalau awak normal, orang biasa, awak akan mengalami perkara ini sebagai perkara yang biasa. Okey, jadi kalau orang cakap ihtilam dan haid ni adalah penyakit, itu adalah mitos semata-mata. Okey, kita akan pergi kepada mitos yang kedua. Okey, mitos yang kedua, tidak boleh bersukan. Okey, ada orang cakap kalau awak dah mengalami haid ataupun ihtilam, awak tak boleh bersukan. Okey, terutama yang ni cikgu nak fokuskan kepada perempuan lah. Okey, sebab apa? Sebab haid ini berkaitan dengan darah. Okey, jika awak tengah haid, awak tak boleh bersukan. Itu adalah mitos orang yang cakap-cakap lah. Okey, tapi sebenarnya itu adalah salah. Okey, kita nampak ramai je orang yang dalam keadaan haid tapi masih lagi bersukan, tapi mempunyai limit yang tertentu. Okey, awak tak boleh lah awak kerahkan tenaga awak 100% semata-mata untuk bersukan. Bila cikgu cakap boleh bersukan ni, awak bersukan memang betul-betul keras, bukan tak boleh. Awak boleh bersukan tapi ada hadnya lah. Okey, kalau orang yang tengah mengalami haid, awak kena fikir awak boleh buat tak setakat mana sahaja. Okey, itu yang penting. Okey, jadi kalau tak boleh bersukan ni orang cakap, itu hanyalah mitos juga. Okey, kita akan pergi kepada mitos yang ketiga. Okey, mitos yang ketiga adalah menjadi pandai secara tiba-tiba. Okey, ada orang cakap, okey, bila dah sampai haid dan ihtilam ni, awak akan tiba-tiba jadi pandai. Okey, bukan. Okey, dia bukan tiba-tiba menjadi pandai. Dia adalah permulaan awak untuk mula berfikir secara sendiri. Jadi kalau awak ada seorang yang tak mahu berfikir, tak mahu belajar, okey, awak akan berada dalam takat yang sama saja. Jadi bila awak dah mula ihtilam dan haid, jadi awak dah mula berada dalam tahap yang orang cakap remaja. Jadi awak dalam proses untuk menimba ilmu. Jadi awak akan
perlu banyak belajar, okey, dan ilmu tu lagi senang nak masuk sebab awak jadi senang untuk mengingat sesuatu. Jadi sebab apa? Sebabnya awak dah remaja, awak bukan budak-budak kecil lagi. Okey. Jadi kalau awak nak jadi pandai, awak kena berusaha sendiri. Bukannya mengharapkan tiba-tiba lepas je haid ataupun ihtilam awak terus jadi pandai. Bukan, tak boleh macam tu. Jadi awak kalau awak nak pandai, awak kena berusaha. Okey. Seterusnya kita pergi kepada mitos yang keempat. Tiba-tiba gemuk. Okey. Secara mitosnya tidak. Okey. Sebab apa? Selepas je awak ihtilam dan haid, proses tumbuh sarang awak akan menjadi lebih cepat berbanding semasa awak kecil. Jadi kalau awak mitos cakap tiba-tiba awak menjadi gemuk tu, dia berkemungkinan ada, tapi boleh juga menjadi berkemungkinan tak ada. Sebab apa? Sebabnya bila awak selepas dalam proses matang, awak adalah dalam proses sedang membesar. Jika awak membesar, bila awak makan terlalu banyak, awak tidak bina badan, awak tak bersukan, boleh menjadi gemuk. Tapi kalau orang yang biasa, orang yang hidup dalam keadaan yang sihat, mengamalkan amalan pemakanan yang sihat, dia tak akan jadi gemuk. Tapi dia akan jadi badan yang lebih baik seperti yang dalam gambar. Awak boleh nampak dalam gambar tu, okey, gambar orang yang muscular, sadar, itu adalah orang yang mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okey. Jadi kalau mitos awak cakap lepas je awak haid dan ihtilam, lepas tu awak cakap awak jadi gemuk, okey, itu adalah salah awak sendiri. Sebab apa? Sebab awak tak mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okey. Untuk mitos yang kelima, menjadi dewasa secara tiba-tiba. Okey. Ini juga adalah mitos yang mana kalau awak selepas je ihtilam dan haid, awak hanyalah berada dalam proses memasuki alam remaja, bukan alam dewasa. Okey, kita boleh tengok kadang-kadang kita tengok, oh dia ni dah matang tapi masih lagi berperangai macam budak-budak. Okey, itu adalah dia punya habit. Okey. Tak semestinya lepas je ihtilam, lepas je haid awak akan terus menjadi orang dewasa besar. Bukan. Okey, dia tak semudah itu. Proses untuk menjadi dewasa tu mempunyai peringkat yang seperti bermula awal remaja, dewasa, lepas tu barulah pergi kepada peringkat tua. Okey. Seterusnya mitos yang ke-6. Okey, mitos yang selepas ini cikgu khaskan dia untuk perempuan sahaja. Okey. Jadi kita akan tengok apakah mitos-mitos yang selalu orang cakap untuk perempuan semasa mengalami haid. Sakit perut seperti nak mati. Okey, itu adalah apa yang orang selalu cakap. Okey, tapi sebenarnya dia taklah seteruk yang disangka. Sebab apa? Sebab bila awak sakit di bahagian sekitar perut awak, awak masih mempunyai optional ataupun pilihan untuk awak membuatkan sakit itu kurang. Okey, kalau awak tak ambil tindakan, awak terus sakit, awak cakap je awak sakit, tapi awak tak ambil apa-apa pilihan untuk mengurangkan rasa sakit, memang dia akan rasa seperti sakit yang teramat sangat. Okey, tapi kalau cikgu cakap apa mitos yang orang cakap sakit perut seperti nak mati ni hanyalah mitos semata-mata. Kita tak pernah lagi tengok orang yang sakit perut sampai nak mati hanya disebabkan haid biasa. Okey. Kehilangan banyak darah semasa haid. Okey. Ini adalah mitos juga. Sebab apa? Sebab kebiasaannya untuk orang normal, darah yang hilang adalah darah yang biasa pada tahap yang masih normal. Okey. Walaupun kadang-kadang awak akan nampak darah tu banyak ataupun terlalu banyak, tapi dia masih dalam kategori selamat, iaitu awak tidaklah seperti kehilangan darah seperti dalam kemalangan. Okey? Tak. Sebab apa? Sebab contoh kalau awak berada pada kitaran pertama awak haid,
Okey, selepas darah tu keluar, kita akan gantikan darah-darah tu semua dengan darah yang baru. Okey, badan akan transfer kepada otak untuk suruh otak produce atau hasilkan darah merah yang baru. Okey, jadi awak tak akan berada dalam keadaan kehilangan banyak darah. Sebab apa? Contoh dia simple, macam awak derma darah. Bila awak derma darah, darah yang awak bagi kepada orang tu adalah darah yang kita cakap masih dalam tahap yang okey untuk doktor ambil. Sebab apa? Sebab dia tak akan menjejaskan tubuh badan awak. Sebab tubuh badan awak akan buat balik darah yang baru dalam tempoh beberapa minggu. Okey. Okey. Mitos yang terakhir adalah orang lain boleh tahu awak sedang haid. Okey. Ini terutamanya kalau perempuan yang mana dia sangat malu bila dia dalam keadaan haid, dia rasa macam semua orang pandang dia. Okey. Tapi kalau awak buat dalam keadaan awkward macam tu, awak mungkin akan menyebabkan orang lain tahu awak sedang berada dalam keadaan haid. Tapi apabila awak berada dalam khalayak ramai dan dalam keadaan yang biasa, okey, itu tak akan menyebabkan orang lain akan tahu awak sedang dalam haid. Jadi apa yang penting apabila awak sedang haid, awak kena buat perkara itu, buat perkara yang awak biasa buat dalam keadaan yang biasa saja. Tak perlu rasa terlalu orang kata awkward ataupun lain macam. Okey, sebab apa? Sebab awak boleh cover semua perkara tu, okey, dengan berbuat macam biasa saja, muka biasa saja. Mungkin orang-orang yang terdekat saja yang tahu awak sedang berada dalam keadaan haid. Okey. Kalau nak cakap daripada segi bau, okey, orang biasa pun ada juga yang berbau lain macam. Okey. Okey, itu adalah perkara biasa. Kita tak boleh nak detect secara amnya. Kita boleh tahu, tapi bukan untuk semua orang. Okey. Baik, itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi untuk kelas yang seterusnya. Okey. Sekian, terima kasih.